Okey, so kita mula. Okey. Tolong semak jawapan awak. Ni bab 12. Nyatakan mood. Okey, tolong semak. Nyatakan mood bagi setiap set data yang berikut. Jelaskan jawapan kamu. Okey, soalan 1. Tanda dengan pen merah. Okey, ada masalah? Perlu bincang? Yes or no? No. No. Okey. Kita ada belajar tiga jenis sukatan kecenderungan memusat. Okay, 3 types of measurement of center tendency. Ada 3 perkara penting lah. Okay, mode, median, mean. Pastikan awak faham ketiga-tiga lah. Dan ingat formula lah. Okay. Okay, next. Soalan nombor 2, hitung mean. Tolong semak jawapan awak, mean. Tanda dengan pen merah lah. Perlu bincang? Tak perlu. Tak perlu Okay, kita teruskan. Okay, nombor 3. Semak jawapan. Median. Susun dulu. Susun dulu. Anda belajar dia main potong saja. Tak susun. Tak susun salah lah. Mesti susun. Tertib menaik atau menurun. Ascending order or descending order. Either one lah. Susun lah, yang penting susun. Nombor 3 ada masalah? Tak ada. Tak ada. Ini basic-basic sajalah. Nombor 4. Huraikan kesan perubahan set. Uniform change. Itu kita ada belajar juga. Kita ada uniform change. Perubahan seragam. Non-uniform change. Perubahan tak seragam. Kalau perubahan seragam, awak kena ingatlah. Okay, so contohnya kalau setiap data tolak 20, maka mood, mean, median masing-masing ditolak 20 lah. Ini yang dimaksudkan dengan perubahan seragam. Perubahan yang sama lah. Uniform. Perlu bincang? Tak perlu. Ini hafal saja, tak ada apa-apa lah. Hafal. Kalau bahagi 2. Semua sekali. Mood, mean, median. Kalau darab, semua sekali. Darab. Okay, mood, mean, median. Okay, nombor 5. Bina jadual kekerapan. Okay, tolong semak jawapan. Gundalan. Tally. Ingat gundalan kita buat ni garis 1, 2, 3, 4, 5. Satu ikat.
6, 7, 8, 9, 10, satu ikat. Kekerapan kita tulislah bilangan. Okey, perlu bincang? Need to discuss or not? Tak perlu. Belum, ha? Kalau ada masalah, tolong beritahu. C. Tolong semakkan dengan kamera. Perlu bincang? Tak perlu. Belum, ha? Pastikan betul, ha? Kiraan awak. Jangan cuai. Okay, next. Okay, lengkapkan. 上课啊，这个人不多啊，你还怎么没有上到啊？全部在看脸，而且菜不想多啊， Okay, yang cikgu ada masalah? 但是菜不给吃了，这个 Ada soalan? Tak ada. Ada, ha? Okay, ini nombor 7. Pilih sukatan kecenderungan memusat. Kalau ada nilai ekstrim, kita pilih median. Kalau tiada nilai ekstrim, kita pilih mean. Mood untuk data kategori. Contohnya C ialah data kategori lah. So A kita guna mean lah sebab tiada nilai ekstrim. B, 809 ialah nilai ekstrim, nilai yang terlalu besar. So kita gunakan median. Ada masalah? Perlu bincang? Nombor 7 perlu bincang? Yes or no? No need. Ini ya. Okey, nombor 8. Macam biasa, pastikan awak menguasai mode, mean, median. Ada 3 sukatan kecenderungan memusat. Measure or center tendency. Ada 3. Mode, median, mean. Sir, my phone has no battery, so I'm going out first. Battery. Okay, ada masalah tak? Nombor 8 perlu bincang. No need, sir. Ini ya. Okay. C, D, jawapan yang pertama, moodnya bukan 8 lah. Moodnya ialah bukan 8. Mood apa? D, the first one. Mood apa? Which one? Mood apa? Mood. Untuk D, soalan D. Mood apa? Mood apa? Mood. S. S, ha? Jawapannya S. Okey, jawapannya S. Sini dia bagi 8, salah ni. Bukan 8 lah, S. Ni S paling banyak, S. Kekerapan tertinggi. Kita lihat dari segi bilangan. So S lah. Yang lain okey lah. Cuma dia punya mood saja salah. Moodnya ialah S .
Perlu bincang? No need, sir. Ini ya. Okey. Next, DE. Perlu bincang? Perlu bincang tak? No need. Okey ya, tak perlu lah. Okey. Kita lihat ini. Julat. Range. How to get the range? Macam mana nak hitung julat? Mode, mean, median, itu tak ada masalah kan? Julat, ada cari tak dalam buku? Julat, macam mana nak hitung julat? Range. Siapa tahu julat? Macam mana nak dapatkan julat? How to calculate range? Siapa tahu? Anyone? Range, how to calculate range? Dia bagi sini range untuk Faizal 70 tolak 45. Sama dengan 25. Jamil, julatnya 70 tolak 25. 45 julat. So macam mana nak cari julat? Range. Ada tak? Cari buku. Ada tak? Anyone? Something way? You know ah? Range. The highest minus the lowest. Yes. Okay. The highest minus the lowest. Adalah buku teks ya. Pernah belajar tak tingkatan 1? Sorry. Pernah belajar tak skor rendah? Ada tak? Pernah belajar tak? Sebab di sini dia buku teks dia tulis imbas kembali. Maksudnya awak telah belajar lah. Imbas kembali. Flashback. Maknanya awak telah belajar. Julat ialah beza antara nilai yang terkecil dengan nilai yang terbesar. Julat. Range. Ini dalam buku teks ada. Hari itu saya tak sempat dah bincang. Masa tak cukup. Okay, so the question said, siapakah yang lebih konsisten? So, jawapannya Faizal lah. Faizal lah. Lebih konsisten. Sebab dia punya julat lah. Julat kecil. Julatnya kecil. Tak banyak beza lah. Lebih konsisten lah. Kalau julat besar maksudnya apa? Kadang-kadang dia meluangkan masa yang lebih untuk exercise. Kadang-kadang dia ambil masa yang sedikit sahaja untuk exercise. So, dia tak konsisten. Dia tak sama lah. Kadang-kadang exercise lama, kadang-kadang exercise sekejap saja. Tak konsisten. Itu maksudnya tak konsisten.
Dia macam tak sama lah. Kalau Faizal dia lebih konsisten lah. Dia punya masa yang digunakan untuk exercise lebih kurang sama sahajalah. Tak jauh beza. Itu kita gunakan julat. Okay. Kita gunakan nilai julat untuk menunjukkan Faizal lebih konsisten. Okay. B tak payah jawab, tak apalah. Jadi saya tak setuju jawapan B ya. Jawapan saya ukuran statistik yang manakah menyokong jawapan A. Siapa lebih banyak bersenam? Di sini jawapan dia bagi Jamil. Jamil lebih banyak bersenaman. Jamil. Bagi saya jawapan ini tak betul. Faizal lah. Bagi saya Faizal lah. Sebab dia punya min lagi tinggi. Min tu purata. Lagi tinggi. Lagi tinggi bagi saya menunjukkan lebih banyaklah awak exercise. Okay, so B tak payah abaikan. Okay, ni perlu bincang tak? Ini tak ada kaitan dah. Tak ada kaitan dengan mean median. Ini adalah bab 1 ni. Pola dan jujukan. Pola dan jujukan. Pattern and sequence. Cuma soalannya dalam bentuk carta palang sajalah. Carta palang sahaja. Sebenarnya ini adalah bab 1 ni. Pola dan jujukan. Di mana awak tengok 2000 gula-gula perisa kopi adalah 70. Lepas tu naik 2001 80. 2002 90. Awak kena tentukanlah pola. Untuk gula-gula perisa kelapa tahun 2010. Lepas tu 2001 30, 2002 50. So awak kena cari dia punya pola dan tentukan tahun keberapa juaranya adalah sama. So awak sebenarnya nak jawab soalan ini awak perlu tentukan pola. Perlu bincang? No need. Okay, next. Soalan 1D Min guna formula. Ini pastikan betul 9, 11, 6, 4. Okey. Okey tak? Okay. Lepas tu tentukan dia punya median. Skor mood. Skor mood. Bukan mood ni median ni. Median ialah 1. Median ialah 1. Perlu bincang? No need. Nombor 3. Selasa 60 total 440 kan, jumlah 5 hari 440. So tolak dengan Ahad, Isnin, Rabu, Khamis, bakinya ialah Selasa lah. So awak dapat 60 lah. Min tambah semua bahagi dengan bilangan hari. So 88 lah Min. Perlu bincang? No need. Okay, next. Betul tak? Min. Apa dia punya mood? Class mood?
Class mode apa? 70 to 79. Yeah, 70 to 79. Okay. Okay, C. Mode Kadet Remaja. Sektor paling besar. Min, bilangan murid 50. Okay, ada dalam soalan. Kalau baca, 50 orang murid. So, total sekali 50 orang murid. Macam mana nak dapatkan bilangan murid setiap sektor? Kalau soalan tu tanya. How to calculate the numbers of students in each sector? Tahu tak? Bagaimana nak hitung bilangan murid setiap sektor? Yes? 50 times 40 over 100. Yalah. Gunakan peratus lah. Peratus. Totalnya 100% kan. Contohnya nak bilangan kadet remaja. So, gunakan 40/100 darab dengan 50. Okey. Sebab jumlahnya 50 lah. Tapi soalan tu tak tanyalah. Saya just tanyalah. Okey. Sama ada awak boleh faham ke tak faham. Okey, ada soalan? Ada? No. No, okey, tak ada. Saya nak sambung hari ni ya. Minta maaf lah. Hari ni saya nak sambung bab yang terakhir. Bukan terakhir lah. Bab 13. Kita ada lagi bab 8, graf fungsi. Okey, so hari ni saya kena cepat. Saya kena sambung sikit lah. Okey, sebab takut nanti tak sempat. Okey, so hari ni kita sambung bab 13, kebarangkalian mudah. Okey, simple probability. So, what is kebarangkalian mudah? Kebarangkalian mudah ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Okay, so kita nak mengukurlah sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perkara. Okay, kemungkinan berlakunya berapa? Nilainya berapa? So kita akan belajar dalam bab ini ruang sampel. Maksud bagi ruang sampel, maksud bagi peristiwa, formula untuk hitung kebarangkalian peristiwa, formula untuk kebarangkalian peristiwa pelengkap. So ada 4 perkara penting yang kita akan belajar dalam bab ini. Sample space, event, probability of an event, probability for the complement of an event. So ada 4 perkara yang penting dalam bab ini. Jom kita mula. Kebarangkalian mudah. Adakah betul-betul mudah atau susah? Okey, so kita lihat dulu ruang sampel. Ruang sampel maksudnya ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, so ruang sampel ialah outcome. Outcome, kesudahan. Bagi eksperimen. Awak buat eksperimen. Mesti ada outcome. Mesti ada kesudahan. Mesti ada result. Dalam eksperimen itu. So result itu ialah ruang sampel. Contoh nombor 1. Satu huruf dipilih secara rawak, random. Contohnya lucky draw kan? Lucky draw. Lucky draw. Cabutan bertuah. Biasanya ada cabutan bertuah. Dia akan sediakanlah satu kotak ke,
Dalam tu ada banyak nombor. Kan? Banyak nombor dalam tu. Lepas tu orang itu dia akan cabut lah. Bila dia cabut tu dia tengok ke tak tengok? Boleh tengok tak kalau cabutan bertuan? Boleh tengok tak orang itu? Boleh tengok tak? Adakah dia akan tengok? Oh, dia nak nombor 1. Dia nak nombor 2. Adakah dia tengok? Dia tengok tak? Yes or no? Nah, cabutan bertuan orang yang nak cabut tu, dia ada tengok tak nombor dalam tu? Yes or no? Okey, biasanya kalau cabutan bertuah, contoh cabutan bertuah, okey kan dia akan sediakan satu kotak ke kan. Dalam tu ada nombor, nombor tiket kan. Nombor. Bila orang ambil, ada tengok tak orang ni? Orang ni akan tengok tak? Tidak. Tidak tengok kan. Itu random lah. Dia masukkan tangan, lepas tu dia just pick a number. Itu random lah. Okay? Dia tak akan lihat, oh dia nak nombor apa. Itu bukan random. Itu bukan random. Lawak maksudnya dia main ambil saja. Okay? Random lah. Faham maksudnya. Random. Secara lawak. Randomly lah. Okay? So, satu huruf dipilih secara lawak daripada perkataan sempurna. Senaraikan kesudahan. Kesudahan ni ialah outcome. Yang mungkin dan tulis unsur dalam wrong sample bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam wrong sample. Maksudnya, sekarang awak ada satu kotak lah, contohlah. Kotak itu ada huruf. Kotak itu ada huruf. Mempunyai huruf yang terbentuk daripada perkataan sempurna. Maknanya kita ada huruf S, huruf E, huruf M, huruf P, huruf U, huruf R, huruf N, huruf A. Lepas tu awak pilih. Pilih. Pakai tangan lah. Ini macam tangan, macam kaki ayam pula. Okey lah, sorry lah, tak pandai lukis lah. So, awak pilih secara lawak lah. Random. Okay, macam lucky draw. Okay, so apakah awak punya ruang sampel? Apakah huruf yang mungkin awak cabut? Apa huruf yang mungkin awak cabut daripada kotak ini? Apa huruf yang kamu mungkin cabut daripada kotak ini? S. E. S. U. Sorry? S lepas tu? E. E. M. M. P. U. R. N. A. P. U. R, N, A. Ini adalah ruang sampel ni. Ruang sampel. Sample space. S. S tu mewakili sample space. Ruang sampel. Dalam bentuk set. Jawapannya mesti dalam bentuk set. Awak dah belajar tingkatan 1. Set. Set ni. Set ni macam ni lah. Ada bracket. So, dia nak lagi apa? Bilangan unsur. So, bilangan unsur. Unsur inilah unsur.
Setiap huruf ialah unsur. Elemen. Okay, elemen. Elemen. So ada berapa elemen? Berapa huruf? 8. 8. Nah, itu je lah. So itu saja untuk menentukan S. S ialah sample space. Bahasa Melayu, ruang sampel lah. Okay? Iaitu semua outcome yang mungkin bagi eksperimen. So ini macam satu eksperimen lah. Awak buat satu eksperimen. Macam satu eksperimen lah. Okay? Boleh faham ruang sampel dan bilangan unsur. Jawapan mesti dalam bentuk set. Mesti dalam bentuk set. Okay? Set. Okay, tadi saya tersilap bulat. Set. Okay, set. Untuk ruang sampel, jawapan mesti dalam set. Dalam peristiwa nanti pun dalam set jugalah nanti. Peristiwa ni sebahagian daripada ruang sampel. Okay. Next, kita lihat contoh nombor 2. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Nombor perdana 20 hingga 40. So, kena baca soalan dengan teliti ya. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. So, kita nak ruang sampel. Ruang sampel ialah set semua outcome kesudahan yang mungkin bagi eksperimen. So, apakah nombor perdana? Nombor perdana apa? Apa nombor perdana? Bagi contoh, nombor perdana prime number. 2. Lagi? Nombor perdana? Nombor yang hanya boleh bahagi dengan satu dan diri sendiri sahaja. Prime number. 2. No, 2 hanya boleh bahagi dengan satu dan diri sendiri sahaja. Lagi apa nombor yang hanya boleh bahagi dengan diri sendiri dan satu saja? 3. 3. Lagi? 5, 7. 5, 7. 11. Lagi? Sorry? 11. 11. Lagi? 13. Yes. Lagi? 17. 17. 19. 19. 23. 23. 27. 27 bukan. 27 boleh bagi dengan 9. Boleh bagi dengan 3. Bukan. 29. Yes. Lagi? 31. Lagi? 37. Lagi? Okay, 38, yes or no? 38, yes or no? Nombor perdana. No. No, sebab boleh bagi dengan 2. 39, yes or no? No. Okay, sebab boleh bagi dengan 3. 40, yes or no? No. Sebab boleh bagi dengan 2, bagi dengan 4, bagi dengan 10, banyak lagi lah. 41, yes or no? Yes. Yes. 42, yes or no? Nombor perdana. No. 43,
Yes. Yes. 44. No. Okeylah, banyak lagi lah sebenarnya kalau nak sambung lagi. Okey, sekarang dia nak apa? Satu nombor dipilih secara lawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Maksudnya, okey, sekarang awak macam buat satu eksperimen lah. Awak ada satu kotak. Ini macam balang, macam bukan kotak. Tak apalah. Okay, itu bukan perkara yang penting. Yang penting sekarang ialah awak kena fikir awak ada satu bekas. Dalam tu ada nombor perdana 20 hingga 40. So, apakah nombor yang ada dalam bekas ini? Nombor apa dalam bekas ni? Nombor perdana 20 hingga 40. Adakah nombornya 20, 21, 22, 23, 24 sampai 40? Yes or no? Yes or no? No. No, Nombor apa yang ada dalam bekas? 23, 29, 31, 37. Nombor-nombor inilah. Sorry. Okay, nombor perdana 20 hingga 40. So, 23, 29, 31, 37. Okay, ada 4 saja. Okay, 4 nombor sahaja. So, you kena baca soalan dengan teliti. Okay, baca soalan dengan teliti. Okay, so dia punya wrong sample S. Tak payah tulis wrong sample. Tulis S sahaja. S mewakili wrong sample. Sample space. Jawapan mesti ada bracket. Sebab ini adalah set. Okay. So, nombornya ialah 23, 29, 31, 37 cross bracket. Set ni. Set ini ialah simbol set. Set notation. Okay. So, ini adalah wrong sample lah. Ini adalah nombor yang ada dalam bekas lah. Mungkin awak terpilih nombor 23. Mungkin awak terpilih nombor 29. 31 atau 37. Antara 4 nombor inilah. Sebab ini adalah nombor perdana 20 hingga 40. Okay? Wrong sample. Wrong sample ialah set kesudahan yang mungkin bagi eksperimen. So, bilangan unsur. Numbers of element. Berapa? Berapa bilangan elemen? Berapa nombor dalam bekas? Berapa bilangan nombor dalam bekas ni? Setiap nombor ialah unsur. Each number is considered as element. So, berapa nombor? Berapakah bilangan nombor? Berapa nombor? Berapa bilangan unsur? Ada berapa nombor dalam bekas? How many numbers we have in the container?
Ada orang tak? Saya takut saya cakap seorang-seorang. Ada kan? Berapa nombor ni? How many numbers? 4. 4 lah. 4. So bilangan unsurnya 4 lah. Kita juga boleh tulis n lepas tu bracket s equal 4. Maksudnya n ialah bilangan lah, number. Numbers of sample space equal to 4. So, you kena faham lah. You kena ingat lah. Are you okay lah? You kena ingat ni. Simbol-simbol. Matematik ada banyak simbol. Banyak simbol, banyak formula. So, you kena ingat lah. So, n bracket s maksudnya bilangan unsur. Yang tadi, bilangan unsur 8. So, kita juga boleh tulis n bracket s sama dengan 8. Bermaksud bilangan unsur dalam ruang sampel. S ialah ruang sampel sama dengan 8. Okay. Okay, next. Kita lihat contoh 5. Contoh 5. Dalam satu acara sukaneka, peserta perlu mengambil sekeping kad secara lawak dari balang yang mengandungi kad bertulis huruf kasut. Senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih. Okay, so peristiwa. Senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa. So awak faham ruang sampel. Faham ruang sampel. Ruang sampel ialah set semua kesudahan bagi eksperimen. Itu ruang sampel. Peristiwa set kesudahan memenuhi syarat tertentu. Dan dia merupakan subset bagi ruang sampel. Contohnya dalam form 1 awak belajar ruang sampel universal set. Dalam ni ada subset. Okay. So peristiwa ialah subset. Subset bagi ruang sampel. Okay. Contoh lah. Kita tengok contoh lah. Kalau tak awak pening nanti. Okay. Sekarang ceritanya macam ni. Palang. Satu bekas. Dalam tu ada bekas. Dalam tu ada kad. Kad berhuruf kasut. So ada kad. Ada kad K, A, S, U, T. Sekarang peserta perlu ambil lah. Kad secara lawak, random. So dia punya ruang sampel apa? Ruang sampel S. Ruang sampel apa? SUT. K. SUT. S ini ruang sampel. Maknanya semua kesudahan. All the outcomes. Semua kad lah dalam bekas, dalam palang. Ini S. A, dia nak peristiwa. Peristiwa. So A dia nak peristiwa huruf konsonan. Konsonan. Huruf konsonan maksudnya huruf selain daripada A, E, I, O, U. Konsonan. A, E, I, O, U dipanggil sebagai vokal. Kalau vokal, A, E, I, O, U. Vowel. Vowel. A, E, I, O, U. Konsonan, huruf selain daripada A, E, I, O, U. So, huruf konsonan
ialah apa? Dalam wrong sample? KST. KST. Boleh. Ini adalah unsur dalam peristiwa memilih huruf konsonan. Kan? Ada huruf konsonan sahaja. Okey, B. Huruf vokal. A, E, I, O, U lah. Vowel. Okey, so apa dia? AU. A, U. Jawapan dalam set ni. Jawapan dalam bentuk set. Set mesti ada bracket lah. Okey. Boleh. Faham Wrong sample. Wrong sample ialah set semua outcome, semua kesudahan. Peristiwa ialah set yang memenuhi syarat tertentu. Maksudnya yang ini contohnya A, syaratnya huruf konsonan sahaja. B, peristiwanya syaratnya ialah vokal sahaja. Okey, so kena faham. Okey, so sekarang saya nak awak keluarkan buku awak, buku modul. Sebab kita tak sempat. So, kita bincang buku modul terus. Buat dalam buku modul terus. Buat buku modul. Okey, sila jawab soalan A. Okey, soalan nombor 1. Tulis wrong sample dan peristiwa bagi setiap eksperimen dengan menggunakan tata tanda set. Okay, write the sample space and event for each experiment in set notation. So A, sebiji dadu ada dilempahkan. B ialah peristiwa mendapat skor melebihi 4. So, kita mulakan dengan wrong sample. Sample space. So, dadu. Apakah kemungkinan yang awak akan dapat apabila awak lempahkan dadu, dice? Awak akan dapat nombor apa? Apakah nombor yang ada pada dadu? Nombor apa? Nombor apa? Dadu. Dice. Pernah tengok tak dice? Ini dice. Apa nombor yang ada pada dice? Apa nombor? Dalam dice ada nombor apa? 1 to 6. Okay. So kita kena senaraikanlah semua outcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bracket. Okay, set notation lah. Set notation dia ada bracket. Kalau koordinat, dia ada koordinat Y, koordinat X. Bracket juga. Set notation pun ada juga. Tapi dia punya bracket lain lah. Dia lain sikit dia punya bracket. Okay, so S2 ialah all the outcomes. Semua yang mungkin berlaku. Okay, dan dia nak apa? B ialah peristiwa. Okay, an event mendapat skor melebihi 4. Melebihi 4. So B sama dengan melebihi 4. So, apa nombor yang dalam wrong sample ni melebihi 4? 5 and 6. So 5, 6.
Jawapan mesti dalam bentuk set. So itu sajalah. So wrong sample, semua kemungkinan yang berlaku, semua nombor yang mungkin diperolehi ialah nombor 1 hingga 6. B, dia kata peristiwa mendapat skor melebihi 4, so skor 5 atau 6 sajalah. Ini cara dia lah. Okey, kita lihat soalan B pula. Sebiji bola dikeluarkan secara lawak daripada beg yang mengandungi 2 biji bola merah dan 3 biji bola biru. C ialah peristiwa mengeluarkan bola merah daripada beg itu. Sebiji bola dikeluarkan secara lawak daripada beg yang mengandungi 2 biji bola merah dan 3 biji bola biru. So, awak punya sample space ialah awak mungkin dapat ada berapa biji bola merah? 2. 2. Okey, so mungkin awak dapat bola yang pertama merah ada 2. Okey. Lepas tu biru ada berapa? 3. 3. Biru. Okay, so ini adalah dia punya sample space lah. Ada 2 biji bola merah, ada 3 biji bola biru. Okay, itu dia punya sample space. Semua kesudahan yang mungkin diperolehi. Di mana mungkin awak dapat bola merah ataupun bola biru. Bola merah ada 2, bola biru ada 3. C ialah peristiwa event mengeluarkan bola merah. So, apa saya punya set C? M. M. Itu sajalah. Okey, C. Satu huruf dipilih secara lawak daripada perkataan peristiwa. Awak pilih satu huruf daripada perkataan peristiwa. D ialah peristiwa memilih huruf vokal. So, kita start lah dengan S dulu. So, awak pilih satu huruf daripada peristiwa. So, awak punya wrong sample apa? Awak punya wrong sample. Semua outcome yang mungkin dapat. Apa yang ada dalam bekas? P, E, R, S, T, I, W, A. P, E, R, I, S, T, I, W, A, cross bracket. Boleh? Peristiwa. Ini set notation. Okey, lepas tu D ialah peristiwa. Memilih vokal. Vowel. A, E, I, O, U. So, E, I, A. E, I, A. Ya? Dia nak vokal saja. So faham apa itu wrong sample, apa itu peristiwa. Itu kena fahamlah. Sample space dengan event. Sample space semua. Event yang memenuhi syarat.
Okey, contohnya D syaratnya ialah pilih vokal sahaja. Itu syarat ialah. Sini lah. Okay, next. D. Sebuah kotak mengandungi sebuah kotak mengandungi 10 kad bernombor 1 hingga 10. E ialah peristiwa memilih satu nombor perdana daripada kotak itu. So, apa yang ada dalam kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cross bracket. Awak pun koma terus. Apa dan cikgu cakap koma. Buat orang koma. Kena tulis koma. Okay, tak boleh sambung 1, 2, 3, 4, 5 tak boleh ini ialah set notation. Macam koordinat. Ada koma juga. Untuk set notation pun ada koma juga. Tak boleh main tulis saja. Okay. Okay, so ini ruang sampel. Sample space. How about dia nak E peristiwa. So E peristiwa. Nombor perdana. So apa dia punya set untuk peristiwa E? Nombor perdana. Ingat lagi tak nombor perdana? Prime number. The prime 2, number. 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Okay. So ini adalah nombor perdana lah yang ada dalam kotak. So okey tak? Bagaimana kita nak menulis ruang sampel dan peristiwa? Ruang sampel semua outcome. Peristiwa yang memenuhi syarat tertentu saja. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Ada. Okey, tak ada. Kita masuk apa ni? Okey, contoh 3. Okey, contoh 3. Okey, sebuah koperasi sekolah menjual pensel pensel jenama P, manakala pemadam yang dijual berwarna merah, hijau, biru dan kuning. Paling ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam dari koperasi tersebut. Dengan bantuan gambar raja pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Palin. Nyatakan bilangan pasangan tersebut. Okey, so yang ni awak perlu menggunakan gambar raja pokok. Tree diagram. Okay, tree diagram. Sebab apa? Sebab di sini awak perlu di sini soalannya ada pensel dan pemadam. Palin beli pensel dan pemadam. So pensel, pemadam. Berapa pensel yang ada di koperasi? Berapa jenis pensel? 1. Satu saja, jenama P. Pemadam ada berapa jenis? 4. Okey, ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning. So, pemadam kita ada merah, merah, hijau,
biru, kuning. So, Palin mungkin beli pensel P dan pemadam warna merah. So, dia akan dapat P, M. Satu kemungkinan. Satu kemungkinan. Pensel P dan pemadam merah. Ataupun beli pensel P dan pemadam hijau. So, outcome kesudahannya ialah pemadam P, pensel P, Pensel P, pemadam H. Ataupun pensel P, pemadam B. Pensel P, pemadam B. Ataupun pensel P, pemadam K. So, ada 4 kemungkinan. Ada 4 outcome. Okey, so ini cara untuk kita jawab soalan ini dengan menggunakan gambar raja pokok. Ini yang dimaksudkan dengan gambar raja pokok. Dia macam satu pokok. Okey, gambar raja pokok. Sebab kita ada pensel dan pemadam. Okey, so kita mesti gunakan gambar raja pokok. Okey, so kita nak senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Parin. Nyatakan bilangan pasangan. Okey, so dia nak kita tulis ruang sampel. Ruang sampel. So kita punya S ialah, okey, cara nak tulis, okey, bracket P, M. Ini pasangan yang pertama. Okay, the first pair. Pensel P, pemadam M. Boleh? Ini pasangan. Pair. Pensel P, pemadam H. Ini second pair. Kan dia ada pasang-pasang. Dia ada pasangan-pasangan je lah. Pensel P, B. Ini yang ketiga lah. Pasangan yang tiga. The third pair. Last one is pensel P, pemadam berwarna K. Boleh? Tapi kena tambah lagi lah bracket. Okay? Untuk dapat markah penuh. Okay? Set notation. Boleh? Gunakan gambar raja pokok. Ini dia cara dia. Kena ingatlah cara gambar raja pokok. Dan last sekali dia nak nyatakan bilangan pasangan. So, bilangan pasangan berapa? Berapa bilangan pasangan? Empat. 4 lah. 4. Okey. P, M sepasang. P, H second. P, B third. P, K fourth. Ini dia lah cara untuk kita menjawab soalan dengan menggunakan gambar raja pokok. Saya harap you boleh faham. Okay, untuk dapatkan dia punya ruang sampel. Bila kita ada pensel dan pemadam. Ini pun serupalah. Kita gunakan pokok gambar raja. Tree diagram. Kita lihat contoh 6. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. So, kita ada balang A. Balang A. Ada huruf I. Balang B mengandungi kad berlabel huruf I, K, A dan N. So, kita ada balang B. Ada kad berlabel I, K, A, N. Ikan.
sekeping kad dari balang A dan sekeping kad dari balang B diambil secara awak. Maknanya, kita akan pilih satu kad daripada balang A dan satu kad daripada balang B. Balang B ada 4. So, mungkin awak dapat kad I daripada A, memang A ada satu kad je lah. Dan daripada balang B, awak dapat kad I. So, awak dapat kad I, kad I daripada balang B. So, ini adalah satu kemungkinan yang berlaku. Dapat satu kad I daripada balang A dan dapat lagi kad I daripada balang B. Ini salah satu kemungkinan. The possible outcomes. Ataupun awak dapat I daripada balang A dan dapat K daripada balang B. So, outcome awak ialah I, K. Bracket. Ataupun I, A. Ataupun I, N. Boleh faham tak? Ni, tree diagram. Boleh. Boleh ya? Okey, sekarang A senaraikan unsur dalam ruang sampel. So, ruang sampel, apa dia? Semua sekali. I, bracket. I, K, bracket. Ini pasang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lepas tu bracket. Nah, inilah ruang sampel, sample space. Semua kemungkinan yang berlaku. Okey? Okey, ini ruang sampel. B, senaraikan unsur dalam ruang sampel yang memperoleh. Okey, first one. Pasangan huruf yang sama. Okey, X. So, X ialah simbol saja. X ni simbol saja. Okey, simbol bagi satu peristiwa lah. Peristiwa itu ialah peristiwa dapat huruf yang sama. So, apa huruf yang sama dalam ruang sampel ini? Apa huruf yang sama dalam ruang sampel ini? Pasangan mana yang mempunyai huruf yang sama? Which one? Ada 4 kan? Ada 4 pasangan. Pasangan mana yang mempunyai huruf yang sama? X ni pasangan huruf yang sama. X mewakili pasangan huruf yang sama. So, X ni apa? I. I. Boleh? Sebab dia kata X ialah pasangan huruf yang sama. So, X ialah pasangan huruf sama. So, X ialah I lah. Okay, part 2. Sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Y. Okay, Y ialah sekurang-kurangnya satu konsonan. So, peristiwa Y ialah sekurang-kurangnya satu konsonan. So, Y sama dengan apa? IK dan IN. Ini boleh kan? Satu konsonan. IN. Kurang-kurangnya ada satu lah. So, I tak boleh. IA tak boleh lah. I dengan IA tak ada konsonan. IK dengan IN saja yang ada konsonan. So, set untuk Y ialah IK, IN. Okey tak?
Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, yang ni apa ni? Okey, saya cuba bincang ini. Nanti saya bagi awak sedikit kerja lah. Okey. Okey, so sekarang kita nak hitung kebarangkalian suatu peristiwa. So, kebarangkalian suatu peristiwa sama dengan bilangan suatu peristiwa bahagi dengan bilangan kesudahan yang mungkin. Okay, so kebarangkalian PA. P stand for probability lah. Kebarangkalian untuk satu peristiwa sama dengan bilangan peristiwa itu bahagi dengan jumlah. Okay, jumlah. Okay, contoh 7. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandung apel berwarna hijau diambil. So, senang saja. Awak nak hitung kebarangkalian ini cara kita nak tulislah. P. P kebarangkalian kebarangkalian A ialah peristiwa lah. Peristiwa di sini ialah apple hijau. Testing. Boleh dengar suara? Boleh. Okey, saya punya line ada masalah sikit. Okey, so P kebarangkalian P kebarangkalian. So bab ini ada banyak perkataan yang awak rasa yang awak asing so kena hafal lah, kena ingat, kena faham. Okey, awak kena ingat apa itu ruang sampel, apa itu peristiwa. P di sini ialah kebarangkalian, probability. Okey, kebarangkalian dapat apel hijau ialah so bilangan apel hijau lah bahagi dengan semualah. Semua apple lah. Jumlah. Semua apple. Hijau dan merah. So, bilangan apple hijau berapa? 25. 25. Semua berapa? 60. 60 Okey, 25 tambah 35 tambah, so total jumlah 25 tambah 35 sama dengan 60. Okey, so berapa? Kecilkan. 25 bagi 60 berapa? 5/12. 5/12. Okey, 5/12. Okey, so di sini okey, ada sedikit tips. Kebarangkalian boleh tulis dalam bentuk pecahan. Contohnya 5/12 ialah pecahan. Nak tulis peratus pun boleh. Awak darab dengan 100% untuk convert kepada peratus ataupun perpuluhan. Perpuluhan ni maksudnya awak bahagilah 5/12. 5/12. 5/12. 5 bahagi 12. Okey, so dapatlah 0.4167. Macam tu. 0.4167. Okey. So sama ada dalam pecahan, perpuluhan atau peratus. Boleh. Okey. Dan jawapan awak mestilah berada di antara sifar dan 1. Jawapan awak tak mungkin negatif. Impossible. Ataupun jawapan awak lebih daripada 1. Tak mungkin. Jawapannya mestilah antara sifar dan 1 saja. Kalau sifar maksudnya tidak akan berlaku. Kalau 1 maksudnya
pasti akan berlaku. Okay? Okay, kita lihat contoh dalam buku awak. Buku modul. Okay, buku modul, muka surat 54. 54. Okay, boleh tak try soalan nombor 1? 3A, sorry, 3A. Boleh try tak? Boleh. Okay, berapa jawapan awak? Sebuah kotak mengandungi 4 batang pen biru dan 6 batang pen merah. Rajif memilih sebatang pen secara rawak. Apakah kebarangkalian dia memilih pen biru? So, tulisnya macam mana? P stand for kebarangkalian, probability. Bracket. Okay, apa dia nak? Kebarangkalian memilih pen biru. Pen biru. Pen biru. Sama dengan apa? Formulanya apa? Bilangan pen biru bahagi dengan bilangan semua pen. So, bilangan pen biru bahagi dengan bilangan, N tu bilangan numbers. Semua. Pen biru berapa? 4. Semua? 10. Okey. 10. 4 tambah 6. So, kecilkan. Jawapan mesti kecilkan 2/5. 2/5 atau 0.4 lah. Salah satu. 0.4 dalam perpuluhan. 2/5 dalam pecahan. Boleh? Ini cara untuk menghitung kebarangkalian. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh ya. Okey, one more question. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan pelajaran. Pilih satu huruf daripada perkataan pelajaran. Apakah kebarangkalian memilih huruf A? So, kebarangkalian A. Ini saya tulis simple-simple je lah. Tak payah tulis panjang-panjang. Kebarangkalian A maksudnya kebarangkalian probability mendapat memilih huruf A. Faham tak apa saya tulis? Dia kena faham simbol-simbol ini. Okey, sama dengan apa dia? Bilangan A lah. Bahagi dengan semua huruf. Boleh tak? Semua huruf. Ini formula lah. Sini formula. Formula. Ini formula ingat. Bilangan A berapa? 3. 1, 2, 3. Semua sekali ada berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul tak jawapan 3/9? Need to minimize. Okay, simplify simplify. Permudahkan. So, kecilkan berapa? 1/3. 1/3. Macam itulah boleh. Okey tak? Ke makin belum? Okey. Okay, ya. Okey, soalan C ini yang awak kena guna tree diagram. Tree diagram. Sebab awak ada 2 keping duit siling. Okey, box.
Bob melempahkan 2 keping Bob melempahkan 2 keping duit siling. Apakah kebarangkalian Bob mendapat 2 angka? Okey, so awak kena buatlah cara tree diagram. Okey. Pokok gambar ajar. Okey, so kita buatlah siling 1, siling 2. So siling yang pertama awak mungkin dapat angka atau gambar. Head or tail. Kalau bahasa Inggeris lah. Head or tail. Kalau bahasa Melayu dia panggil angka dan gambar. Okey, ini siling yang pertama. Siling yang kedua, okey. Sama juga. Mungkin dapat angka atau gambar. Maksud di sini ialah mungkin siling yang pertama awak dapat angka. Siling yang kedua awak juga dapat angka. Ataupun siling yang pertama dapat angka. Siling yang kedua awak dapat gambar. Okey. Ataupun siling yang pertama awak dapat gambar. Siling yang kedua awak dapat angka. Gambar, angka. Ataupun siling pertama dapat gambar. Siling yang kedua awak dapat gambar sekali lagi. Okey, so awak dapat gambar. Ini dia cara dia. Dengan menggunakan tree diagram. Sebab ada 2 siling. Okey, siling yang pertama ada angka dan gambar. Siling yang kedua pun ada angka dan gambar. Nampak ni? Dengan menggunakan tree diagram. Okay, nak selesaikan masalah ni, kita mesti gunakan tree diagram. Okay. So, ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Sama ada dapat angka-angka, angka dan gambar, atau gambar dengan angka, atau kedua-duanya adalah gambar. Logik tak? Buat macam ni. Logik Boleh? Boleh. Yeah. So, mesti guna tree diagram lah untuk selesaikan masalah ini. Yeah, mesti gunakan tree diagram. So, sekarang kita nak apa? Kebarangkalian 2 angka. Okay, 2 angka. Okay, so saya tulis AA ya. Ini suka hati aku tulis lah. Faham tak? Ini saya tulis suka hati saya tak apa. Yang P ni tak boleh tukar lah. Yang dalam kurungan ni suka hati saya boleh tulis. Okay, yang P ni memang probability lah maksud dia. Probability, okay, 2 angka. So, berapa jumlah kemungkinan yang berapa jumlah pasangan? 1. Okey, 1 je kan? 1 per dengan berapa jumlah pasangan? Jumlah total? 4. Okey, boleh. Kemungkinan untuk dapat 2 angka adalah 1 je lah. Memang 1 saja lah ini. 2 angka. Memang 1 saja. 1 saja. Okey, 1 saja. Kemungkinan. Semua kemungkinan ada 4. So dia punya jawapan kebarangkalian untuk dapat 2 angka ialah 1 per 4. Okey, jelas? Jelas. Okey, saya minta awak tolong buat D dengan E. D dan E. Tolong jawab. Kita akan sambung selepas kuis nanti. Sebab minggu depan ada kuis. Saya rasa cuti pula. So, kita akan sambung after next week. Okay, so tolong jawab D dengan E. 2 soalan ni. Kita bincang after the lesson. After the quiz. So, thank you kerana dapat bersama-sama dengan saya pada hari ini. Okay, thank you. Good luck untuk exam awak, quiz awak.
Okay, semua bab kecuali bab 8, 12 dan 13. 20 soalan. Thank you, Gary. Thank you. Bye-bye, Willa, Gary. Thank you, Su Wei, Sun Yao. Thank you, Bhavina. Thank you, Rahul.